Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Okey, bertemu kembali untuk kelas kita seterusnya. Okey, kita berada dalam kursus integriti dan anti rasuah KIAR untuk DUU 10042. Dan untuk kali ini, okey, kita akan melihat berkaitan dengan satu topik iaitu berkenaan dengan punca, simptom dan kesan rasuah. Bila kita sebut punca, kan apa yang kita boleh faham dengan punca, okey? Kan punca ini sudah tentu faktor berlakunya sesuatu perkara. Simptom adalah berkaitan dengan ya tentang gejala dan juga kesan rasuah, implikasi terhadap amalan rasuah. Baik, setelah mempelajari bab ini, pelajar dapat mempelajari tentang punca, simptom dan juga kesan rasuah. Okey, first kita akan kenal apakah simptom gejala rasuah itu sendiri. Okey, kesan rasuah seterusnya. Okey, yang mana kesan ini kita bahagikan kepada 5. Okey, iaitu yang pertama berkaitan dengan ekonomi dan juga reputasi negara, individu, harta benda, yang keempat organisasi, dan akhir sekali keselamatan dan juga alam sekitar. Dan dalam masa yang sama juga kita akan melihat berkaitan dengan contoh kes sebenar ya berkaitan dan juga memberi kesan disebabkan amalan rasuah. Okey, baik, kita lihat kepada simptom rasuah. Okey. Daripada apa yang dapat kita lihat ini, simptom rasuah itu ia dapat dilihat berkenaan dengan perubahan gaya hidup mewah secara tiba-tiba. Bayangkan level B40 and then boleh hidup seperti T20, seperti orang kaya. Okey, dengan kereta mewah yang di luar daripada kemampuannya. Dan ini akan jadi satu benda yang trigger di mana kita akan rasa pelik. Sebab apa? Dia ni boleh hidup kaya sangat ni. Dia menang apa? Dia menang cabutan bertuah ke? Jackpot ke? Kan. Okey, dan ini akan menjadi pertanyaan. Okey, ini antara yang pertama. Okey, yang kedua, kegagalan menjelaskan punca perolehan harta. Dia tak boleh nak cerita. Dia dapat banyak tu datang pada mana? Nak kata bisnes, tak pandai bisnes. Lagipun dia ni hanya makan gaji. Kalau bisnes, of course dia akan full time untuk kerja dia. Okey. So sekiranya terlampau kaya macam ni dan sukar untuk jelaskan punca perolehan harta, ini adalah simptom yang kedua. Baik, dan yang ketiga, enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan. Dia akan bagi banyak alasan, helahnya apa semua. Tak naklah nak dinaikkan pangkat ataupun ditukarkan. Okey. Leceh lah, susah lah apa semua. Padahal dalam masa yang sama, satu peluang kepada dirinya untuk mengambil kesempatan daripada sebab orang-orang yang lama ni dia dah tahu selok belok bagaimana untuk menghasilkan duit-duit tepi. Okey, dengan amalan rasuah ini. Okey, dia tahu dengan kontraktor mana yang boleh dapat something yang extra. Okey, dan ini adalah gejala yang boleh dikaitkan dengan amalan rasuah. Okey, kemudian menerima panggilan telefon yang mencurigakan. Okey, panggilan telefon yang disebutkan ini adalah bila mana dia terima panggilan telefon, dia akan menyorok, dia akan jauhkan daripada orang lain. Sebabkan apa? Sebab tak nak perbualan telefon itu didengari oleh pihak lain dan dikhawatiri maklumat tersebut dapat diketahui berkaitan dengan apa yang dia nak buat. Contoh dia nak minta bayaran lebih, okey, ataupun yalah berkaitan dengan rasuah ni, dia akan berhubung dengan pihak-pihak kontraktor. Ya, sepatutnya pihak kontraktor ni dia hanya berhubung untuk bekalkan peralatan ataupun servis yang diberikan. Cukup sekadar itu saja. Tapi apa yang ni lebih kepada dia nak dapatkan habuan daripada apa yang sepatutnya. Okey. Baik. Lagi, apa lagi gejala dia? Suka hidup berlagak seperti orang kaya. Okey. Dengan jam tangan dia, minuman dekat tangan, lepas tu keretanya mahal dan sebagainya. Hidup macam orang kaya, tak nak kalah. Tapi hakikatnya tak tahu mana. Okey, dan perkara inilah antara gejala
seseorang itu menerima rasuah. Lagi kita dapat lihat kepada peletakan jawatan secara tiba-tiba. Sebab apa? Bila seseorang itu nak letakkan jawatan, dia perlu bayar semula kepada pihak syarikat majikannya, disebabkan pihak syarikat terpaksa mencari orang untuk menanggung ataupun mengisi tempat dia itu dan bagi latihan, training dan sebagainya. Dan tapi apa yang dia boleh lakukan adalah dengan peletakan jawatan secara tiba-tiba, kan, dalam notis yang cukup singkat ini, sebenarnya mengundang pelbagai tanda tanya. Sebab dia kena bayar balik, katakan 1 bulan gaji, katakan gaji dia 5,000, dia boleh bayar 5,000 on the spot. Dan ini juga mendatangkan perkara yang dikhawatiri ataupun yang dicurigai berkenaan dengan macam mana dia punya tahap kewangan dia. Okey. Jadi yang pelajar-pelajar sekalian, bukan setakat itu saja, beliau juga ada orang yang macam ni juga ada perhubungan yang rapat dengan syarikat ataupun jabatan. Ya, sepatutnya seseorang yang dikatakan sebagai pekerja, dia ini hanya perlu ada urusan kerja sahaja dengan syarikat. Ataupun pihak yang memberi bekalan ataupun yang membekalkan sesuatu peralatan dan juga barangan. Tapi hubungan dia dengan orang yang berada dekat syarikat dengan pembekal ni sangat rapat. Contoh boleh pergi berhibur sama-sama, melancong sama-sama, kan? Ini secara tak langsung menunjukkan ada perhubungan yang sangat rapat. Sangat rapat dengan pelanggan dan ini juga membawa kepada berlakunya rasuah, gejala rasuah. Baik, dan apa yang kita dapat lihat sini, perubahan gaya hidup, kegagalan menjelaskan punca perolehan harta, enggan naik pangkat ditukarkan, terima panggilan telefon yang mencurigakan, suka hidup belagak seperti orang kaya, letak jawatan secara tiba-tiba, hubungan pelanggan dengan syarikat, dan ini menunjukkan ketujuh-tujuh ini adalah simptom kepada berlakunya rasuah. Dan daripada simptom berlakunya rasuah ini, dia akan membawa kepada kesan rasuah. Baik, kita lihat kepada kesan yang pertama. Di mana reputasi individu itu akan terjejas. Ataupun kita lihat dahulu, apakah kesan rasuah kepada ekonomi dan reputasi negara. Baik, apa yang kita boleh faham dengan reputasi? Reputasi ini membawa maksud kepada nama baik. Lagi maksudnya yang kedua adalah maruah. Yang ketiga, ia juga merujuk kepada image. Dan yang keempat merujuk kepada credibility. Credibility negara akan terjejas disebabkan apa? Banyak berlaku amalan rasuah dalam negara tersebut. Baik. Apa yang kita boleh faham berkaitan dengan kerugian yang terpaksa ditanggung dalam dunia ini setiap tahun kerana rasuah. 5% daripada keluaran dalam negara kasar ataupun GDP. Itu sebanyak 2.6 trilion. 2.6 trilion. Kalau kita lihat angka bilion ini, kan, ini baru apa? Ratus, ini ratus ribu. Kalau sini 1 juta. Sini ratus juta. Dan di sini 1 bilion. Untuk mencapai trilion dia perlulah 1 juta bilion. Maksudnya 2,600 bilion. Bermaksud 2.6 trilion. Cukup banyak. Cukup banyak wang ataupun kerugian yang yang dialami oleh dunia ini. Baik, dan setiap tahun dianggarkan jumlah sebanyak 1 trilion rasuah dibayar untuk pelbagai tujuan, yang mana sumber ini daripada Transparency International yang mana mengkaji tentang amalan rasuah yang berlaku dekat dunia ini. Baik. Antara 2005 hingga 2014, Malaysia kehilangan 1.8 trilion menerusi aliran kewangan yang tidak sah, yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan rasuah. Hilang duit dalam tempoh 9 tahun ni, 1.8 trilion disebabkan rasuah. Sepatutnya duit itu
boleh manfaatkan untuk pembangunan, tapi masuk ke poket pihak orang yang tak bertanggungjawab. Contoh seperti pegawai-pegawai yang makan rasuah, kontraktor yang minta tambah bajet disebabkan terpaksa memberikan rasuah kepada pegawai dan banyak benda lagi. Okey, dan kita dapat lihat reputasi Malaysia, yang mana kalau skor nombor 1 sampai 10 top 10 yang terbaik. Tapi apa yang berlaku? Daripada 2014 ini kedudukan 50 daripada 175. Bermaksud skor dia tu makin sikit skor makin baik. Okey. Makin tinggi skor makin baik. So kita tengok markah 52%, 50%. Ni cukup lulus. Okey, tapi pada 2016 sampai 2018 ini di bawah paras lulus. Okey. 53%, okey, 51%. Maksudnya kedudukan dia ni makin lama makin kurang. Kan? Makin lama makin kurang. Kedudukan ke-61. Yang lebih eloknya, yang mana sasaran kerajaan supaya CPI, Corruption Perception Index, okey, indeks persepsi rasuah di negara ini berada pada 30 terbaik di dalam dunia. Okey. Dan ini adalah pembentangan yang amat berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan RMK Rancangan Malaysia ke-12 pada 27 September 2021. Okey. Baik. Jadi kita dapat lihat kesan rasuah pada ekonomi of course akan menghilangkan duit yang sepatutnya digunakan terhadap pembangunan ekonomi tapi habis ataupun hilang terhadap rasuah. Okey. Baik, kita lihat pula kesan rasuah kepada individu. Okey, Presiden Suharto tumbang kerana rasuah. Presiden Mobutu daripada Zaire tumbang juga kerana rasuah dan juga penyelewengan. Okey. Presiden Marcos Filipina. Dan persamaan mereka ini adalah apa? Mereka ini melakukan penyelewengan dan juga rasuah dengan maksudnya ambil kekayaan negara untuk diagihkan kepada kaum kerabat, kawan-kawan ataupun koloni, dan yang kaya bukannya negara, bukannya rakyat tetapi orang-orang terdekat. Sehingga kan Presiden Marcos ini dia pergi bercuti, pergi bercuti dengan menggunakan duit rakyat dan sebagainya, dan ini menunjukkan salah guna di kalangan pemimpin-pemimpin ini dari sudut penggunaan duit negara untuk kepentingan peribadi. Baik, lagi kalau kita dapat lihat disebabkan rasuah nak mengelakkan malu, ahli politik Amerika Syarikat Robert Dwyer menembak diri sendiri semasa sidang akhbar, dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan Jepun Toshikazu Matsuka menggantung diri pada tahun 2007. Okey. Walaupun dia tak rasa malu, maksud dia dengan bunuh diri itu selesai bagi dia, tapi bagaimana dengan ahli keluarga dia akan menanggung malu? Macam mana dengan keturunan dia akan menanggung malu? Kan orang tanya kan, kau punya ayah, datuk, nenek apa semua tu meninggal sebab apa? Sebab rasuah, bunuh diri. So ini perkara yang mendatangkan dan juga menjejaskan maruah ataupun nama baik seseorang itu. Okey, baik. Dan disebabkan rasuah juga, Menteri Pembangunan Singapura Teh Cheang Wan bunuh diri semasa siasatan CPIB, dan juga Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dipenjara 18 bulan mulai Februari 2016 juga disebabkan rasuah. Okey. Baik. Dan rasuah dekat Malaysia ini, yang mana statistik tangkapan oleh SPRM dan juga nilai rasuah yang mana kita dapat lihat semakin melonjak naik daripada 28 juta, 120 juta, 1 bilion, 7 bilion, dan juga jadi 2 bilion. Maksudnya sangat banyak. Dan Akta SPRM 2009 yang mana rasuah jika bersalah akan dipenjara tidak lebih daripada 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000. Mana yang lebih tinggi? Katakan kadar rasuah dia tu sebanyak 10,000, dia akan kali dengan 5, bermaksud 50,000 denda yang dikenakan ke atas diri dia.
Baik. Dan bagi penjawat awam, hilang kelayakan pencen. Sebab apa? Akta pencen menyatakan jika mana-mana orang yang diberikan pencen atau faedah di bawah akta ini dikenakan hukuman mati ataupun penjara, maksudnya dia dah didapati bersalah, terlibat dengan rasuah, dan dipenjara, maksudnya di sini pencen dia tu terus tak dapat. Kerja punya penat sampai berpuluh tahun dan sebagainya, last sekali hilang. Tak ada apa kan. Sangat-sangat mendukacitakan. Baik. Selain itu, nama perasuah juga akan dipaparkan dalam pengkalan data pesalah rasuah di dalam laman web SPRM. Contohnya, kita dapat tengok dekat sini. Ini adalah link dia. Dan juga QR code yang anda boleh scan dan kita boleh akses dari segi apa? Tahunnya, berkaitan dengan kategori, kan ahli politik ke, penjawat awam ke, swasta ke, warga negara ke, ataupun nak tulis nama, boleh ada kat sini. Semuanya ada. Namanya, nombor IC, sebahagian daripada nombor IC, gambarnya, kan warga negara yang dipaparkan. Jadinya satu pengajaran juga untuk kita supaya jangan sewenang-wenangnya untuk menerima rasuah dan juga memberi rasuah. Baik, selain itu kita lihat juga kesan rasuah pada harta benda. Di mana hasil rasuah tersebut akan disita dan juga dilucut hak. Sekiranya aset itu adalah nama kita, apa yang akan berlaku? Mahkamah akan isytiharkan supaya dilucut hak. Kan tak berhak untuk dinamakan aset tersebut, rumah ke, kereta ke, dan macam-macam lagi kepunyaan kita, wang, barang kemas dan sebagainya. Habis begitu saja. Baik, dan ini pula adalah statistik sita dan lucut hak oleh SPRM yang mana jumlah dia makin lama makin meningkat sehingga 999 juta pada tahun 2020, dan juga lucut hak sebanyak 14.113 bilion pada tahun 2020. Baik, kita lihat pula kan ini study case yang mana penyelewengan di KBS, Kementerian Belia Sukan, 69 akaun bernilai 8.33 juta. Siapa yang dapati bersalah? SPRM menahan setiausaha bahagian di dalam Kementerian Belia Sukan disyaki mendalangi sindiket seleweng dana kerajaan 107 juta. Bukan 1 juta tapi 107 juta. Baik, apa lagi yang beliau ada? 69 akaun, merampas rumah, 12 kereta mewah. Ini yang dikatakan orang yang kerja makan gaji boleh ada kereta mewah. Sedangkan nak dapat beli kereta-kereta mewah ni sebulan perlu bayar lebih kurang dalam 2 ke 4 ribu Toyota Velfire. Tu tak kira lagi dengan maintenance dia. Gaji orang kerja makan gaji ni setakat mana sangat? Kan? Katakan paling kuat pun dekat 8,000 ke 10,000 kan, dengan macam-macam pun semua kan. 4,000 dah pergi ke kereta saja. Mesti tu tak kira minyak dan sebagainya. Kan? Ni 12 kereta mewah. Memang di luar daripada di luar pada kemampuan sebenarnya. Jam Richard Mille, 400,000 40 beg tangan termasuk jenama Hermes. 400,000. Set cadar mewah 260,000. Cincin mutiara culture 600,000. Semuanya sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Bukan jealous tapi memang takkan mampu untuk dimiliki sekiranya kerja makan gaji. Right. Dan kita lihat juga skandal air Sabah. Yang mana yang disebut sebagai Ops Water dijalankan pada bulan Oktober 2016 melibatkan Jabatan Air Negeri Sabah dan keseluruhan rampasan berjumlah 214 juta. Dengan ada wang tunai, akaun bank, kereta mewah, barang kemas permata, beg tangan berjenama jam tangan mewah, dan juga 127 bidang tanah ini. Sepatutnya duit itu untuk digunakan pembangunan air di negeri Sabah, tapi apa yang berlaku? Salah guna, pengubahan wang haram, maksudnya gelapkan duit tersebut dan
dia belilah. Kan, macam-macam ni. Kan, barang kemas dan sebagainya. Yang terlibat adalah pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, isterinya, timbalan pengarah, mantan timbalan pengarah, dan pertuduhan dibuat secara berperingkat. Yang mana bermula pada 29 Disember 2016. Okey. Baik. Kemudian, kesan rasuah kepada organisasi. Yang menyebabkan perkhidmatan menjadi tak cekap. Sebab apa? Sebab nak selesaikan satu-satu perkara, kena bagi rasuah, barulah kerja jalan. Dan lagi, sistem prosedur dan juga peraturan tidak berkesan. Kan, ada je sistem prosedur semua, tapi tidak diikut. Disebabkan apa? Bagi duit ataupun kena hulurkan dulu, barulah kerja tu jalan. Okey. So, sistem tu jadi apa? Sistem tu macam tak ada makna. Okey. Baik, wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan. Siapa yang bagi rasuah akan dilayan terlebih dahulu. Ataupun urusannya cepat siap. Hilang kepercayaan orang awam. Ya, memang kan contohnya kalau kita sebut satu-satu agensi ni, tak boleh pakai. Kan, sebab apa? Rasuah kuat. Padahal yang ambil rasuah tu sikit. Dan secara tak langsung akan hilangkan, rosakkan imej jabatan ataupun organisasi. Ya. Dan secara tak langsung bila orang tanya, ayah kerja apa? Oh, dekat sini. Kan jabatan X. Jabatan X ni. Okey. Mesti banyak rasuah kan? Nampak tak? Imej tu akan terjejas. Okey. Baik. Seterusnya, perbuatan rasuah ini juga akan menyebabkan penambahan 10% kepada kos perniagaan. Disebabkan apa? Nak cover kos tersebut, dengan terpaksa bagi rasuah. Okey. Baik, seterusnya kita lihat contoh kesan rasuah lagi, kerugian besar kepada Sain Darby di mana mengumumkan kerugian sebanyak 964 juta. 964 juta bagi suku tahun kedua tahun kewangan 2010 di mana Ops bilion oleh SPRM membawa kepada penangkapan 4 pegawai kanan termasuk CEO Sain Darby yang terlibat dengan rasuah. Okey. Baik, nampak tak? Kan bukan sikit banyak berjuta-juta Dan syarikat boleh dakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 di mana syarikat atau organisasi komersial boleh didakwa dan dihukum kerana membenarkan kaki tangannya pegawainya melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapat sesuatu faedah. Okey. Dan ini berkaitan dengan Rolls-Royce dakwa membayar sejumlah 671 million ataupun juta pound bagi memperoleh kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara dan rasuah dibayar oleh pegawai Rolls-Royce atau melalui orang tengah daripada tahun 1999 hingga 2013 dan 2017 Rolls-Royce bersetuju membayar penalti sebanyak 671 juta bagi mengelak pendakwaan oleh pihak berkuasa United Kingdom, United States of America dan juga Brazil. Okey. Itu syarikat Rolls-Royce ni adalah yang buat enjin kapal terbang dan juga kalau kereta Rolls-Royce ni adalah kereta yang digunakan oleh kerabat diraja. Okey, kemudian Siemens, syarikat kejuruteraan kejuruteraan telekomunikasi ataupun elektronik terbesar di dunia, membuat bayaran rasuah sebanyak 1.3 bilion. Untuk menangi bidaan bagi projek-projek besar. Dan dapati bersalah dan setuju membayar penalti 1.6 bilion kepada pihak berkuasa Amerika dan juga Eropah. Dan sama juga dengan Alcatel-Lucent, didenda sebanyak 137 juta dan disenarai hitam oleh kerajaan Malaysia. Sebab apa? Sebab didakwa pegawai merasuah pegawai kerajaan Costa Rica, Honduras, Taiwan dan juga Malaysia. Bertujuan mendapatkan dan mengekalkan kontrak kerajaan bernilai jutaan dolar. Okey. So, apa yang berlaku? Syarikat tersebut di blacklist senarai hitam oleh kerajaan. Tak boleh masuk. Kan sayang kan? Rugi lah. Potensi ada tapi disebabkan amalkan rasuah. Okey. Baik, kesan rasuah kepada keselamatan dan juga alam sekitar. Contoh apa? Pelombongan dan juga penyeludupan pasir. Sebab apa? Pasir ni adalah sumber yang terkawal. Kalau curi pasir, dia akan bagi kesan kepada
Satu, okey, kepada aliran sungai, okey, dan juga mengganggu habitat tumbuhan dan juga haiwan. Dan apa yang berlaku, 3,000 lori digunakan untuk mengangkut pasir selama setahun dan kerugian sebanyak 600 juta. Hasil ni masuk kepada kerajaan dan boleh digunakan untuk manfaat rakyat. Tapi habis, hilang macam tu saja. Dapat kepada siapa? Kan, siapa yang usahakan 3,000 lori ni? Dia jual kepada siapa? Okey. Ni kita kena faham bila kita tengok isu-isu seperti ini. Baik, lagi pendatang asing masuk ke negara kita iaitu menceroboh pintu masuk negara. 1,000 hingga 1,500 lolos masuk ke negara ini setiap hari. Yang mana sepatutnya setiap seorang tu dia perlu bayar apa? Pas lawatan. Okey. Yang sepatutnya dikenakan RM800 seorang. Dan bila dia lolos, maksudnya tak melalui pintu sepadan, tak cop pasport dan sebagainya, maksudnya negara kita mengalami kerugian. Okey. 86.4 juta setahun. Okey, dan bukan setakat itu saja. Bukan hilang duit saja, tapi dalam masa yang sama aspek keselamatan. Okey. Macam mana, adakah mereka ni datang ke negara kita ni memang untuk kerja ataupun buat aktiviti jenayah. Lagi implikasi sosial, kan, di mana kalau tempat tu banyak sangat pendatang asing, okey, kita rasa macam tak selamat dan kawasan itu jadi dominan, jadi satu perkampungan warga asing dan kita pun rasa kita ni ada kat Malaysia ke ada kat luar negara. Okey, dan juga dari segi aspek kesihatan. Ya, kalau kita perasan dulu dari sudut tahap kesihatan tak ada macam-macam penyakit, tapi sekarang ni macam-macam penyakit yang ada. Sebab kalau kita di Malaysia ada kita panggil sistem imunisasi. Okey, diberikan suntikan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan mereka yang berada di luar negara, daripada negara yang daripada pendatang ini? Adakah mereka itu kesihatan mereka baik? Ambil tak sistem imunisasi macam kita? Kan, kita tak tahu. So sangat bahaya sebenarnya untuk keselamatan negara kita dan ia turut tempias kepada dari sudut aspek kesihatan. Okey. Kita lihat pula apa yang berlaku kepada custom. Okey. Hilang ataupun 2.2 bilion cukai custom hilang sebab rasuah dan juga penipuan cukai. Sepatutnya income masuk ke dalam negara melalui custom tapi hilang. Sebab apa? 84 ejen penghantaran, 24 syarikat dan juga 25 premis jabatan custom seluruh negara. Dan kesan operasi tersebut, okey, yang mana hasil kutipan cukai telah meningkat 7.4%. Kalau tidak, hilang, habis duit. Kan? Patutnya duit ini untuk manfaat negara kita tapi tak dapat. Kan, contoh macam apa? Penyeludupan, okey. Patut dia kena declare, kan? Dia kena bayar dekat custom tapi tak bayar. Okey. Inilah yang disebutkan sebagai apa? Kan, kesan kepada keselamatan negara. Okey. Sama juga yang mana kalau kita dapat lihat berita daripada Harian Metro, sindiket pakar godam sistem Jabatan Immigration tumpas. Sepatutnya dia kena bayar PAS ataupun visa lah kita katakan. Visa melalui Jabatan Immigration, tapi ada sindiket yang mana dia boleh akses sistem seperti Jabatan Immigration juga, tetapi duit itu tak masuk kepada immigration. Yang kutip untuk pendapatan negara, tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah masuk duit tersebut kepada, katakan seorang kena bayar 1,000 kan untuk PAS lawatan. Okey, tapi 1,000 tu masuk kepada siapa? Masuk kepada sindiket. So yang kaya siapa? Bukan negara, sindiket yang kaya. Jadi apa lagi yang bahayanya di sudut keselamatan, kan? Kita tengok kenapa warga asing makin ramai. Ini antara satunya, salah satu sebab dia. Okey, baik. Semoga dapat sesuatu yang manfaat berkaitan dengan apa? Kita punya tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan kesan, simptom gejala rasuah. Okey. Jadi kita akan ada soalan latihan pengukuhan selepas daripada video ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.